Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bersambung kembali. Dalam episod ini kita akan bincangkan tentang masalah yang dihadapi dalam perhitungan pendapatan negara. Dalam membincangkan masalah-masalah ini, kita akan fokus kepada 3 perkara, iaitu yang pertama punca, yang kedua contoh, yang ketiga kesan daripada masalah tersebut. Okey, yang pertama kita masalah perhitungan 2 kali, double counting. Masalah ini wujud disebabkan oleh kesukaran untuk membezakan di antara dua jenis barang. Okay? Di antara masalah ini kita hadapi bila kita sukar untuk membezakan di antara barang perantaraan. Okay, sukaran untuk beza di antara barang perantaraan dengan barang akhir. Okay, dia berlaku apabila kita menggunakan pendekatan output dalam menghitung pendapatan negara. Jadi ada barang yang kita sukar untuk membezakannya, sama ada ia barang perantaraan atau barang akhir. Contoh barang tersebut adalah barang yang biasa digunakan oleh pengguna akhir, tapi barang yang sama juga digunakan oleh pekilang. Contohnya tepung, tepung gandum ataupun tepung beras dan sebagainya. Tepung dibeli oleh pengguna akhir. Tepung juga dibeli oleh pekilang. Apabila tepung yang dibeli oleh pengguna akhir dianggap sebagai barang akhir, manakala tepung yang dibeli oleh pekilang, kedai bakery misalnya, pembuat roti misalnya, tepung yang dibeli oleh pembuat roti, pekilang roti dikira sebagai barang perantaraan. Manakala tepung yang dibeli oleh isi rumah dikira sebagai barang akhir. Dalam situasi ini, nilai tepung yang dihasilkan oleh pekilang tepung tidak boleh dihitung sebagai sebahagian daripada pendapatan negara, kerana hanya sebahagian tepung sahaja, iaitu tepung yang dibeli oleh pengguna akhir sahaja yang boleh dihitung dalam perhitungan pendapatan negara. Okey. Oleh kerana kesukaran untuk mengambil kira nilai keseluruhan tepung dalam menghitung pendapatan negara, disebabkan wujud kesukaran tadi untuk membezakan di antara barang perantaraan dan barang akhir, kesannya kita tersalah hitung, iaitu dengan mengambil kira keseluruhan nilai tepung, sedangkan apa yang kita perlu ambil kira hanyalah tepung sebagai barang akhir. Kesan daripada situasi ini, kita akan menghadapi satu keadaan yang disebut sebagai pendapatan negara yang terlebih anggar. Kita akan terlebih anggar dalam perhitungan pendapatan negara. Itu kesan daripada masalah yang kita hadapi. Perhitungan 2 kali itu berlaku apabila kita menghitung tepung sebagai sebahagian daripada pendapatan negara, sedangkan dia adalah barang perantaraan. Okey, itu yang disebut sebagai perhitungan 2 kali. Yang kesannya bila berlaku double counting ni, kesannya akan menyebabkan pendapatan negara menjadi terlebih anggar. Okey, masalah yang kedua dalam perhitungan pendapatan negara adalah wujud barang yang tidak dipasarkan. Okey, dalam ekonomi kita ada dua kategori barang, dua kategori barang. Apa yang kita sebut sebagai home good. Home good, satu lagi disebut sebagai market good. Ini dalam perbincangan dalam ekonomi. Ada dua. Home good adalah barang yang dihasilkan di rumah. Contohnya roti yang dibuat di rumah. Nilai roti itu tidak nilai kita beli tepung di pasar. Jadi tepung yang kita beli di pasar itu sudah pun dihitung sebagai sebahagian daripada dalam pendapatan negara. Tetapi tepung yang kita buat balik rumah dan kita jadikan dia roti. Jadi kita telah meningkatkan nilai tepung kepada roti. Ada nilai tambah di situ. Tapi oleh kerana kita membuat roti di rumah sahaja,
maka kita nilai tambah yang kita cipta itu tidak dapat dihitung dalam pendapatan negara. Sebab apa? Sebab roti yang kita bakar di rumah itu, yang kita buat di rumah, dia merupakan barang home good, barang rumah, home good, dan ia tidak dipasarkan. Okey, barang yang tidak dipasarkan ini ada beberapa keadaan. Satu yang saya sebutkan tadi, barang yang dihasilkan di rumah untuk kegunaan sendiri, ataupun yang disebut sebagai juga termasuk dalam barang yang tidak dipasarkan adalah barang berasaskan ekonomi sara diri, barang yang dihasilkan untuk kegunaan sendiri, juga termasuk perkhidmatan yang tidak dipasarkan seperti perkhidmatan siru rumah, juga termasuk barang yang tidak dipasarkan adalah perkhidmatan gotong royong. Perkhidmatan gotong royong tidak dinilai, perkhidmatan gotong royong tidak dibayar dan tidak dinilai, maka dia termasuk dalam kategori yang disebut sebagai home good. Barang ini tidak dipasarkan dan tidak mempunyai harga yang tertentu, sedangkan kesemua barang yang disebut dalam kategori home good tadi mempunyai nilai tersendiri dan wujud penjanaan nilai tambah di situ yang sepatutnya diambil kira dalam pendapatan negara. Jadi kesan kalau dalam kes market good ini diambil kira, oleh kerana wujud home good, maka kesannya adalah pendapatan negara terkurang anggar. Jadi sepatutnya pendapatan negara mengambil kira nilai yang tercipta di rumah, tetapi oleh kerana ia tidak dipasarkan dan tidak mempunyai harga tertentu, maka kesannya ia tidak diambil kira dalam perhitungan pendapatan negara, maka pendapatan negara menjadi terkurang anggar. Itu kesan daripada wujudnya barang yang tidak dipasarkan dalam ekonomi. Yang masalah yang seterusnya adalah masalah dalam penentuan harga. Kita ada satu barang, contohnya barang kita namakan sebagai roti. Sekarang ni roti menjadi barang rare, sukar untuk kita peroleh roti dalam tempoh PKP ini disebabkan oleh COVID-19. Okey, sebab ramai orang meminta roti sehingga bekalan roti berkurangan dalam pasaran. Itu ceritanya. Contohnya roti di sini. Dalam kes roti di kawasan A, kita ada kawasan A dan kita ada roti di kawasan B. Okey, roti yang sama dijual di kawasan A, harganya lebih mahal. Harga lebih mahal. Ini di kawasan B harganya lebih murah. Okey. Dan roti perlu dinilai. Roti perlu dinilai berdasarkan nilai roti tertentu untuk kita hitung pendapatan negara. Oleh kerana sukar untuk kita menentukan nilai roti, sama ada kita nak ambil nilai roti berdasarkan kawasan A ataupun nilai roti dalam kawasan B. Okay. Itu maksudnya sukar dalam bentuk menentukan satu harga yang standard untuk menjadi harga roti. Kesannya apa? Kesan di sini adalah daripada wujud tiada standard dalam penentuan harga ini, untuk dalam kes ini penentuan harga roti, jadi kesannya kepada penghitung pendapatan negara menjadi tak tepat. Perhitungan pendapatan negara menjadi tak tepat disebabkan oleh kesukaran. Kalau kita ambil roti harga roti berdasarkan harga kawasan A, maka kita akan dapat nilai pendapatan negara untuk roti lebih tinggi. Dan kalau kita ambil kawasan B, nilai roti akan jadi lebih murah. Nilai roti dalam perhitungan pendapatan negara akan jadi lebih murah. Jadi nilai roti, sumbangan roti dalam KDNK menjadi lebih rendah. Jadi wujud masalah dalam penentuan satu standard harga ini akan menyebabkan perhitungan pendapatan negara menjadi tak tepat. Okey, masalah seterusnya adalah kewujudan barang haram. Barang, bila sebut barang adalah dia akan melalui satu yang kita sebut sebagai satu aktiviti pengeluaran, kan.
Bila disebut dia terhasil daripada aktiviti pengeluaran, maka dia adalah satu barang ini dihasilkan daripada kegiatan yang produktif. Bila kita sebut dia adalah melalui pengeluaran, maka kegiatan menghasilkan barang ini adalah kegiatan yang produktif. Namun begitu, barang ini dikategori sebagai barang haram. Maka barang haram maksud dia bermaksud barang ini melanggar undang-undang, kan? Barang ini melanggar undang-undang. Penghasilannya, pengeluarannya melanggar undang-undang, kan? Jadi dan dilarang dalam undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. Okey. Jadi walaupun dia melibatkan kegiatan produktif, jadi kesannya barang yang haram yang dihasilkan melalui kegiatan produktif ini tidak dihitung dalam pendapatan negara. Jadi kesannya pendapatan negara sini adalah terkurang anggar. Yang sepatutnya mengambil kira barang haram disebabkan oleh barang ini disebabkan oleh kegiatan yang dihasilkan melalui kegiatan produktif. Tapi oleh kerana undang-undang melarang kewujudan barang ini, maka kesannya ia tidak dihitung dalam pendapatan negara, maka pendapatan negara menjadi terkurang anggar. Okey. Masalah seterusnya adalah masalah pengumpulan data. Masalah ini berpunca daripada rekod perekodan. Okey, rekod yang tidak tersusun, tidak teratur, perekodan yang tidak cekap dan sebagainya, yang menyebabkan data-data tentang pengeluaran dalam ekonomi tidak jadi kesannya data, kan? Bila tidak ada rekod dan data tentang pengeluaran akan terjejas, kan? Data tidak mempunyai maklumat yang lengkap tentang data pengeluaran barang dan perkhidmatan dalam ekonomi. Okey, ini masalah tentang rekod ini berlaku di negara-negara yang kurang maju dan kurang membangun disebabkan oleh perekodan mereka. Dan kesannya adalah perhitungan pendapatan negara yang ada berdasarkan rekod-rekod yang mungkin ada, yang sebahagiannya ada, kesannya adalah pendapatan negara boleh jadi kurang tepat dan tidak tepat dalam apabila wujud masalah tersebut. Pendapatan negara menjadi, perhitungan pendapatan negara menjadi tak tepat. Okey. Itu saja yang saya boleh share dalam tajuk masalah dalam perhitungan pendapatan negara. Okey, jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Okey, jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.